والمغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان مصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى فملأ الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى منبع الأكوان منبع الأكوان ملأ الأكوان ونور المصطفى نور المصطفى روح الأكوان روح الأكوان الأكوان ملأ الأكوان نور المصطفى نور المصطفى سير الأكوان سير الأكوان هو المصطفى هو المجتبى صلى الله عليه في كل الأزمان نور المصطفى نور المصطفى ملأ الأكوان ملأ الأكوان وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الفاتحة. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan buku surat 87. Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak dan juga adab-adab dalam makan. Katanya wakahu qabila wa ma saqawhu syariba wa kana rubbama riwayat tentang akhlaknya Nabi SAW dan juga adab pemakanan Nabi SAW. Ataupun wajib kita kata membacanya, iaitu kitab Syama'il Rasulullah SAW. Yang mana dengan kita membaca kitab-kitab tentang SAW, maka di antara ingatan-ingatan yang sepatutnya berada. Kemudian yang kedua, yang perlu sentiasa kita ingat adalah Nabi pada
Al-Imam Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Ingat, sehingga beliau berani sebut, hilang pandangan aku kepada Nabi sekelip mata sekalipun, maka aku tidak mengira aku ni orang mukmin, katanya, orang Muslim. Begitulah Sidi Abu Abbas merasakan betapa kewajipannya seseorang itu menyambungkan ingatan ini kepada Nabi sentiasa. Mana orang Islam itu sebegitu keadaan dia. Kenapa sebegitu? Ya. Kerana kehidupan di akhirat itu, kehidupan dalam syurga itu, sesuatu yang Allah Ta'ala jadikan syurga itu sebagai simbol kepada penghuninya bahawa sentiasa mentakzimkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa dalam syurga itu. Kenapa? Sebab ketika nak masuk syurga dan kita berada ketika mana manusia berada dalam syurga, semuanya tertulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sehingga ulama mengatakan seolah syurga itu merayakan nama itu. Macam gitulah negeri kita ada nama yang tuan, yang tuan, yang tuan, yang tuan, yang tuan. Mana negeri ini mengagungkan raja dia. Jalan mana-mana pun ada gambar raja dia. Dekat duit ada gambar raja dia. Duit sini kan ada gambar raja dia. Dekat rumah, dekat pejabat mesti ada gambar raja. Tentu. Macam kita ni mungkin kurang. Kalau kita pergi negara Arab, mungkin sebahagian negara tu dia mengangkat raja dia. Gambar raja dia kat jalan-jalan. Ada jadi macam tu kan. Dia menggambarkan negara ini negara yang dijajah oleh raja dia. Negara ini menggambarkan bahawa raja dia berkuasa. Kan? Hari tentu ya. Maksud dia tak berapa nak meraihkan. Jadi ulama kata bahawa syurga itu pintu masuk dia. Sehingga menggambarkan bahawa syurga itu dihiasi bergembira dengan nama tersebut, termasuk penghuni syurga juga. Dan sebenarnya mengingati Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan satu kebahagiaan, terutama bagi orang yang ada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengingat Nabi itu satu kebahagiaan. Apatah lagi di antara kemuliaan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu diberikan fadilat bersalawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah ketika mana kita bersalawat ke atas Nabi, kita menyebut namanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Ketika mana kita bersalawat, kita menyebut namanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga salawat itu menggambarkan bahawa bila kita menyebut orang yang mulia, maka kita juga turut dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salawat itu menggambarkan sekiranya kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ingat kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu kitab Syama'il ini salah satu kitab yang wajiblah sepatutnya kita baca supaya kita mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ulama menulis tentang sirah, para ulama menulis tentang khususiat tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya biar kita mengenali siapakah anaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah isterinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya. Maka itu menggambarkan takluknya hati kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ulama menulis kitab bahawa alam ini menggambarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini meletakkan takluk hati kita kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sepanjang masa. Kesalahan Nabi Adam alaihi salam ini pada hakikatnya untuk meningkatkan kemuliaan Nabi Adam alaihi salam. Jadi
Jadi kesalahan Nabi Adam itu bukan bermaksud pengurangan terhadap kemuliaan Nabi Adam alaihissalam, tetapi kesalahan Nabi Adam itu meningkatkan kemuliaan Nabi Adam alaihissalam. Sehingga ulama ada menyebut bahawa kalau tidak ada kesalahan Nabi Adam alaihissalam, maka bagaimana Nabi Adam alaihissalam ingin memahami sifat Allah Ta'ala yang maha pengampun. Jadi kita nak tahu orang tu pemaaf tak pemaaf, kita pernah buat salah dengan di dunia. Istighfar. Maka Nabi Adam alaihissalam menangisi kesalahan dia dengan takisan yang sangat lama. Sehinggalah disebut satu ketika Nabi Adam alaihissalam menyebut kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, dengan ketinggian, dengan kemuliaan kekasihmu Muhammad, maka ampunkan dosa aku." Maka ini ulama menulis tentang bagaimana Nabi Adam alaihissalam itu diampunkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala hasil daripada tawasulnya Nabi Adam dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud sebelum itu Nabi Adam beristighfar, tapi Allah Subhanahu wa taala belum menyatakan keampunan, sehinggalah Nabi Adam alaihissalam bertawassul. Sebab itu tawassul dalam agama ini merupakan syariat. Bukan sekadar keharusan, tapi syariat yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tawasul itu adalah salah satu cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan syariat, bukan benda yang kita buat-buat macam tu sahaja. Di syariat Nabi sendiri mengajar bertawasul. Ya? Nabi sendiri mengajar kita bertawasul dengan diri dia. Maka tawasul itu salah satu bentuk cara berdoa kepada Allah. Maka diharuskan, sebab itu kita ahli sunnah wal jamaah, daripada itu lagi pegangan ahli sunnah wal jamaah harus kita bertawasul dengan orang-orang yang soleh. Maka tidak perlu takut, dan itu tidak ada khilafnya di kalangan ulama, sepakat ulama. Walaupun orang menentang tawasul dengan zat seseorang, tetapi tidak ada orang menentang tawasul dengan amalan. Itu disebut dalam hadis bagaimana orang yang terperangkap dalam gua, 3 orang yang terperangkap dalam gua, maka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketiga-tiga orang ini bertawasul dengan amalan mereka. Yang seorang ni kata, "Ya Allah, dulu aku pernah menghindarkan diri aku daripada zina," katanya. Ada orang perempuan yang cuba menggoda aku melakukan zina, dan ketika itu aku takut kepadamu ya Allah, dan aku menghindarkan perbuatan tersebut kerana takut kepadamu ya Allah. Kata lelaki tadi, sekiranya amal yang aku lakukan itu ya Allah merupakan amal yang soleh yang kau pandang ya Allah, maka lepaskanlah kami daripada gua ini. Ini mana bertawasul dengan amal. Maka terbuka pintu gua tu sedikit. Yang kedua pun dia menyatakan, "Ya Allah, dulu aku pernah beramal sekian ya Allah. Kalau engkau melihat amal itu amalan yang saleh ya Allah, maka bukalah pintu gua ini ya Allah." Maka terbuka pintu gua. Yang ketiga pun menyebut, "Ya Allah, aku pernah melakukan amal yang saleh demikian ya Allah. Sekiranya engkau melihat amal aku itu amal yang saleh yang engkau terima ya Allah, maka bukalah pintu gua." Maka terbuka pintu gua itu. Maka ini hadis yang menceritakan bertawasul amal soleh. Kita juga boleh. "Ya Allah, dulu aku pernah buat sekian ya Allah. Aku bertawasul dengan amal aku ya." Tidak ragu di kalangan ulama. Yang menjadi khilaf bertawasul dengan diri orang. Ya, bertawasul dengan Nabi itu ada hadis dia. Ya. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad bihaqqi Muhammad. Ya Allah, demi Nabi, Allahumma bihaqqi Muhammad. Itu tawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, demi kebenaran Nabi Muhammad, demi ketinggian Nabi Muhammad, ya Allah, ampunkan dosa aku. Nabi ngajar cara beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun untuk kita berdoakan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rasa hajat kita ni besar, kita gunakan nama Nabi SAW. Ya Allah, demi Nabi Muhammad, tunaikanlah hajatku ya Allah. Itu Nabi sini yang ajar.
Khilaf ulama tentang bertawassul dengan orang yang soleh. Tapi ahli sunnah wal jamaah benar kan? Kita bertawassul dengan orang yang soleh. Ya Allah, demi siapa kita kata? Demi kekasihmu sekian-sekian orang yang soleh kita menyebut, tunaikanlah hajat aku. Boleh? Kita pergi ziarah ulama-ulama yang besar, kita ziarah Imam Syafi'i contoh dia. Kita tak syak lagi ulama yang besar. Siapa lagi ulama yang besar? Ya Allah. Dengan kemuliaan orang ini, ya Allah, tunaikan hajat aku. Itu bertawassul dengan seorang. Maka ulama meriwayatkan Nabi Adam alaihi salam bertawassul dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Adam alaihi salam, ya Allah, demi kemuliaan kekasihmu Muhammad, ampunlah dosa aku ya Allah. Kata Nabi Adam alaihi salam. Maka Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, mana kau tahu Muhammad? Mana kau kenal Muhammad? Dia belum aku jadikan. Dan mana engkau tahu Muhammad itu kekasih aku? Mana engkau tahu Muhammad itu orang yang mulia sehingga engkau menyebut kemuliaan nama dia? Engkau bersumpah dengan nama dia dan engkau minta ampun demi nama dia. Mana kau kenal? Maka kata Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, ketika mana engkau jadikan aku dan masukkan ruh kepada aku, dan ketika mana aku membuka mata, maka tidak aku lihat dalam syurga kecuali tulis kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi Nabi Adam dah tengok dah benda tu. Nabi Adam dah faham. Nabi Adam alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala berikan kefahaman. Nampak faham. Kita yang tak faham. Macam-macam benda tapi tak faham kan. Rambut dah berubat, lutut dah longgar, tak faham ni. Itu kan. Kita tak membaca, tidak membaca apa ni kita kata apa nama dia, tanda-tanda ataupun bahasa daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita payah nak faham kan. Tapi para anbiya dia faham. Maka kata Nabi Adam alaihissalam, ya Allah, ketika mana aku membuka kali pertama mata aku dan aku melihat dalam syurga itu dipenuhi dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka tahulah aku, kata Nabi Adam alaihissalam, tidak mungkin engkau letakkan satu nama bersebelahan dengan nama engkau, Allah Muhammad, la ilaha illallah Muhammad. Maka kepahaman Nabi Adam alaihissalam, aku faham ya Allah, tidak mungkin engkau letakkan namamu bersebelahan dengan seseorang kecuali Allah itu adalah kekasih engkau ya Allah. Kata Nabi Adam alaihissalam. Maka Allah Ta'ala kata, benar wahai Adam, dia adalah kekasih aku dan engkau bertawassul dengan nama dia, maka aku ampunkan dosamu. Kudari riwayat mengatakan, ketahuilah, ada dua riwayat. Satu riwayat mengatakan, ketahuilah laulahu ma khalaqtuka. Laulahu ma khalaqtuka. Pertama, ketahuilah Adam, kalaulah bukan kerana Nabi Muhammad itu nak aku jadikan, aku tak jadikan kamu ni. Satu lagi riwayat, laulahu ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan kerana Muhammad itu, aku takkan jadikan semua makhluk ni. Jadi kita ambil hadis itu untuk kita faham. Jangan faham dangkal. Jangan faham yang salah. Ada orang cuba nak kritik dengan faham yang salah. Hadis-hadis riwayat walaupun dhaif dan sebagainya, bukan maudhu', bukan palsu. Maka hadis ni diambil istifadah makna dia. Di antara istifadah makna dia, apa maksud? Dua perkataan yang Allah Ta'ala sebut, laulahu ma khalaqtuka. Kalaulah bukan kerana aku nak jadikan Nabi Muhammad, aku tak jadikan kau ni. Yang kedua, laulahu ma khalaqtul aflak. Kalaulah bukan kerana Muhammad itu, aku tak jadikan alam ini. Kena faham dengan faham yang sahih. Dengan makna bahawa tidak ada maknanya alam ini tanpa Muhammad bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada maknanya manusia ini semenjak Nabi Adam sampai kiamat, tidak ada makna kalau bukan kerana Muhammad.
Bermaksud Nabi Muhammad itu kita kata sir, rahsia alam ini. Sebab itu kita baca dia apa? Sirrul akwan, ruhul akwan, manba'ul akwan. Ulama sifatkan Nabi itu ruhul akwan, ruh alam ini semua. Sebab itu bila seseorang mencintai seseorang, dia akan sebut ruhi. Itu apa ni, Arab punya makna. Kita mungkin tak faham, tapi kalau orang faham, kalau orang sebut anta ruhi, rabah kita dengar. Tapi kita tak faham. Kalimah ruh ini bermaksud, masya-Allah, nyawa lah. Kita beritahu ke orang, engkau adalah nyawa aku. Engkau adalah nyawa aku. Itu meluahan cinta yang mendalam lah itu. Anta ruhi, engkau adalah ruhku. Itu kata-kata cinta. Apa maksud anta ruhi? Bila kita kata kau, engkau adalah nyawa aku. Seorang suami mencintai isteri dia, dia kata engkau adalah nyawa aku. Kalau dia sayang anak dia, dia kata engkau adalah nyawa kepada kami. Bermaksud kekuatan kehidupan dia pada itu. Kegembiraan dia, kalau seorang suami mencintai isteri dia, dia kata isteri itu adalah nyawa dia. Bermaksud kekuatan hidup daripada isteri dia. Dengan arti kata lain, tidak ada faedahnya rumah yang besar dan sebagainya kalau isteri dia tak ada. Kata dia. Jadi nilai kebahagiaan itu bukan pada rumah yang besar, tak. Kebahagiaan pada orang yang dicintai. Maka disebut ruh. Sebab itu salawat tadi kita baca ruhul akwan. Rasulullah itu ruh kepada seluruh alam ini. Bahkan kegembiraan alam ini dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ini bergembira dengan Nabi sallam. Kita yang tak faham tuan. Kita saja yang tak faham. Kita saja yang tidak bergembira dengan zahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam ini bergembira dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu ketika mana langit dan bumi berdialog, ada ulama tulis dialog langit dan bumi. Maka langit berdialog kepada bumi, maka langit berbangga-bangga dengan diri dia daripada bumi. Sebab apa langit berbangga? Sebab langit kata kami tempatnya para malaikat. Malaikat itu duduknya di langit. Kami ini tempat-tempatnya para malaikat. Dan setiap kebaikan semua naik ke langit. Yang keburukan semua jatuh ke bawah balik. Dua. Dan langit mengatakan bahawa di langit tidak adanya berlaku maksiat. Maksiat semua berlaku di bumi. Jadi langit berbangga dengan kemuliaan dia. Langit tempat roh-rohnya para anbiya. Roh Nabi Adam, roh Nabi Musa, semua ke langit. Dan di langit juga ada syurga. Maka langit berbangga dengan diri dia. Dia tunggu pula bumi jawab. Bumi nak jawab apa? Bumi tempat maksiat, bumi tempat. Maka bumi jawab dengan satu saja. Dan sejawapan dia kalah langit. Apa kata bumi? Pada kami ada jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata dia. Tak dapat nak jawab. Maka bermaksud berbangga-bangga kedua-duanya. Maka akhirnya menang bumi. Bermaksud bumi jadi mulia. Kalah langit. Bila bumi kata pada diri kami adanya jasad Nabi Muhammad SAW. Mana Nabi Muhammad berada bersama dengan kami. Nabi bersama dengan kami, kata bumi. Maka itu kalah. Kalah langit. Jadi maksud Nabi itu adalah ruhnya alam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kefahaman tentang makna itu. Bahkan kalau orang memahami makna keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi itu adalah ruh kepada semua kebahagiaan, maka manusia yang paling bahagia. Manusia yang paling bahagia. Sebab apa manusia yang paling bahagia? Bermaksud dengan kewujudan, dengan kezahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
bukan sekadar rasul, bukan sekadar nabi, tetapi dia kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka habuan yang paling banyak daripada rahmatnya Nabi SAW adalah manusia yang mukmin macam kita ni. Kita lah yang paling banyak mendapat keberuntungan daripada zahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di antara sekian manusia semenjak Nabi Adam alaihi salam sampai kiamat, manusia yang paling beruntung adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad yang paling beruntung. Dibandingkan dengan seluruh makhluk, maka manusia yang lebih beruntung secara keseluruhannya. Dan dibandingkan seluruh manusia, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling beruntung. Kenapa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beruntung? Sebab dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kemuliaan kita dan keberuntungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Allah Taala sebut wa'lamu anna fiikum Rasulullah. Ketahuilah pada kamu adanya Rasulullah. Sebahagian ulama tafsir mengatakan wa'lamu anna fiikum Rasulullah, ketahuilah di pada kalangan kamu adanya Rasulullah. Itu tafsir menyebut. Tapi ada ulama mengatakan wa'lamu anna fiikum, ketahuilah dalam diri kamu. Sebagian ulama kata di kalangan kamu itu adanya Rasulullah. Bermaksud orang Madinah, kehidupan mereka, dalam kehidupan mereka adanya Rasulullah di tengah-tengah itu. Itu maksud yang pertama. Ada ulama mengatakan wa'lamu anna fiikum, ketahuilah dalam diri kamu adanya Rasulullah. Masya-Allah, bermaksud Rasulullah hidup dalam diri kita. Apa maksud wa'lamu anna fiikum Rasulullah? Apakah maksud dalam diri kamu ada Rasulullah? Kata ulama, dalam diri kita ni adanya Rasulullah, bermaksud bila kita berakhlak dengan akhlaknya Nabi, bermaksud akhlak Nabi itu ada dalam diri kita. Bila kita ada ilmu kita datang daripada Nabi SAW. Bila kita berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak ni datang daripada siapa? Bila kita sabar, dengan sesuatu, sifat sabar ni datang daripada siapa? Sifat sabar datang daripada lautan sabarnya Nabi SAW. Sifat redha ni datang daripada siapa? Sifat redha ni datang daripada lautan redhanya Nabi SAW. Jadi seolah Nabi ni membahagi-bahagikan sifatnya kepada orang. Sebanyak mana ada sifat akhlaknya Nabi, maka diumpamakan Rasulullah hidup dalam kita, akhlaknya hidup dalam diri kita. Maka kalau bagi orang yang memahami maksud ini, dia akan merasa kebahagiaan itu. Sebab sebahagian akhlak Nabi itu bersama dengan kita. Dan setiap akhlaknya Nabi itu adalah disebut nur, cahaya. Bila kita sabar, maka ada cahaya sabar itu pada diri kita. Bila kita redha, ada nur redha itu ada pada diri kita. Bila kita taat dan sebagainya, maka ada nur itu pada diri kita. Apa buktinya kita ada nur ini? Kita tak nampak, Allah Ta'ala tidak nampakkan nur tersebut. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala zahirkan nur ini di padang mahsyar nanti. Apa Allah Ta'ala sebut dalam Quran? Nuruhum yas'a baina aydihim. Orang Islam, orang mukmin itu bila berjalan di akhirat nanti, cahaya mereka itu keluar, memancar di hadapan mereka. Nuruhum yas'a baina aydihim. Cahaya salat kita, cahaya Quran kita, cahaya akhlak kita. Maka cahaya itu datang daripada mana? Cahaya itu datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah Taala sebut dalam Quran, orang yang tak ada cahaya adalah orang musyrikin. Orang musyrikin tak ada cahaya. Di padang mahsyar nanti mereka golap, duduk satu kawasan, golap. Tak ada cahaya dan diri mereka juga tidak ada cahaya. Mereka hanya memandang kepada orang mukmin sebelah. Orang mukmin bergerak menuju ke syurga dan badan mereka bercahaya.
Maka dalam Quran sebut orang musyrikin tadi poi togu orang mukmin yang sedang bergerak menuju ke syurga. Maka apa mereka berkata? Unzurna, kata orang musyrikin. Dia menegur orang mukmin, orang muslim, unzurna, pandanglah kepada kami, pandanglah, tengoklah kami sikit. Naqtabis min nurikum, supaya cahaya kamu itu terpantullah sikit kepada kami. Jadi orang musyrikin, mereka berkeinginan cahaya yang ada pada kita. Maka cahaya yang ada pada kita ini datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatutnya kita sentiasa menyanjung Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita perlu kita faham. Saya pun kadang payah nak faham. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kepahaman. Apa dia? Iaitu di antara akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini sifat dia pemalu. Nabi ni seorang yang pemalu. Macam mana kita nak fahamkan Nabi ni seorang yang pemalu? Tetapi Nabi bila naik mimbar, kita ni kalau pemalu kita, pemalu kehidupan, pemalu kan? Malu kita. Kita ni kalau sebut malu, kita nak negur orang, soganlah. Itu pemalu kita. Kita ni sifat pemalu kita kata. Cakap sikit tegur orang ramai lah. Oi, sogan kita kata. Kita mungkin faham pemalu punya tu. Apa ialah tegur orang tu. Buat salah, oi, sogan kata. Itu pemalu kita. Jadi bagaimana digambarkan sifat pemalunya Nabi SAW? Sedangkan kita baca tentang hadis, Nabi ni bila naik mimbar, tegas orang dia. Nabi tidak ada rasa malu untuk menyatakan kebenaran. Tetapi Nabi memiliki sifat malu. Jadi sifat malu ni kita boleh nampak. Mana mungkin sifat malu tak boleh nampak. Kita nak, dia tu pemalu orang. Jadi kita akan tengok macam mana dia orang kata malu. Anak dara ni pemalu orang. Sebab tu bila orang Minang nak tak hanyum dia, tak bercakap dia. Pemalu kita kata. Sebab keadaan agama, setujunya anak dara tu diam tu setujulah, kata dia. Janda tak boleh. Janda kena sabut betul. Nak tak? Hanyum dia. Tak boleh. Ada keadaan anak dara diam boleh. Janda tak boleh diam. Kalau janda kena pinang, nak tak? Anda reban tu. Kena sabut betul kan. Dalam kitab fiqh dia tak iktiraf diam janda kan. Kalau anak dara boleh. Tanya-tanya dia saya senyum dia. Tu kira. Jadilah tu. Sebab apa? Dia pemalu. Jadi nampak kita sifat pemalu. Maka digambar sini wa kana fi baitihi asyad hayaan minal atiq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam rumahnya sangat pemalu daripada Atiq. Nabi ini lebih pemalu, lebih daripada anak gadis lagi. Kita nak bayang macam mana, sifat macam mana Nabi ini pemalu lebih daripada anak gadis lagi. Cuba kita tengok. Maka seterusnya dia mengatakan, bagaimana dikatakan Nabi ini seorang pemalu, lebih anak dara lagi? Jadi Nabi ada sifat malu dia. Sebab orang kalau tak ada sifat malu ni, semua minunggah kan. Pergi rumah orang minta teh dia. Pergi rumah orang minta nasi dia kan. tak ada rasa malu. Apa-apa tak malulah. Satu sudut elok kan. Jangan mana malu minta, ndak minta kata tuan rumah tu. Ndak minta sebut dia kata dia. Jadi dia tetamu datang, tuan rumah kata ndak sebut nak apa? Kita pun teh tarik dah tak? Kata. Kan? Jadi apa lagi? Sifat pemalu dan sebagainya. Jadi begitu juga para sahabat. Para sahabat juga ada sifat malu. Sebagai contoh, Abu Hurairah
Abu Hurairah ada sifat malu. Apa sifat malu Abu Hurairah? Minta belanja makan. Kok kita directnya belanjalah, dia kata kan. Gaji dah masuk, belanjalah. Tak ada rasa malu. Abu Hurairah malu. Dia lapar. Tetapi nak minta makan, jadi malu tu kita faham. Malu yang itu kata malu kepada menjaga maruah. Para sahabat yang datang di Mekah, datang Madinah, ada sifat malu. Apa tanda sifat malu? Apabila sampai Muhajirin ke Madinah, maka Nabi persaudarakan dengan orang Ansar. Begitu baiknya orang Ansar, dia bagi 2 harta dia kepada Muhajirin. Jadi Muhajirin datang selai sepinggang, datang Madinah, Nabi persaudarakan dengan orang Madinah, maka orang Madinah saudara dia dibawa balik ke rumah, maka dia bagi separuh hartanya. Aku ada 2 rumah, kau ambil 1. Sampai isteri pun dia bagi juga. Aku ada 4 orang isteri, kau ambil 1, kata dia. Kok kita mana rumah kita tunjuk kat mana rumah kita tak sabar-sabar kita nak ambil. Mana kita tak ada rasa malu. Maka para sahabat bila diberi begitu, Sayyidina Umar kata, dah, moga-moga harta engkau mulia, semoga harta engkau diberkati oleh Allah, simpan, kata tu. Bukan kita, ambil tak? Dah, semoga hartamu. Bermaksud ada perasaan malu untuk ambil harta macam tu saja. Dah, semoga isteri engkau itu berkat, dia kata. Tak payah nak coret-coret. Malu rasanya. Sifat malu. Abu Hurairah nak minta belanja makan, berkias-kias. Nak belanja orang makan. Sampai sahabat Sayyidina Abu Bakar pun tak faham apa yang Abu Hurairah hendak kan. Dia nak minta supaya belanja makan, tapi dia ajak berburak, tanya soalan. Sayyidina Abu Bakar jawab. Rupanya Abu Hurairah minta Sayyidina Abu Bakar, jom pergi minum. Dia nak nunggu tu ya. Jom minum. Tapi dia tak minta pun. Ada rasa malu. Maka Nabi itu disebut berada dalam rumahnya bersangatan pemalu lebih daripada anak dara lagi. Menurut hadis ini, minal atik anak dara. Bagaimana? La yas'aluhum ta'aman wa la yastahu alaihim. Di rumahnya, fi baiti, di rumahnya sendiri. Macam mana rasa malu di rumah sendiri? Kita ke rumah kita apa nak malu kan? Nasi copek, dia kata. Rumah kita. So nak kita nak berakhlak kat rumah kita pula kan? Rumah orang boleh kita jawab malu. Dah masak lah untuk rumah ni. Yang sabutlah malu. Mungkin ni di rumah kita. Malu kau diminta makan kat rumah. Malu lah. Amak ke mana? Dah siap belum nasi? Suruh copek masak, dia kata. Masya-Allah. Macam mana kita nak berakhlak dengan akhlak Nabi SAW? Nabi adalah Nabi dalam rumahnya sangat pemalu daripada seorang gadis. Padahal ia tidak meminta daripada orang yang dalam rumahnya akan makanan. Nabi tak minta siapkan makan kepada Siti Aisyah. Siapkan makan. Insya-Allah. Padahal ia tidak meminta daripada orang dalam rumahnya akan makanan dan tiada menyatakan barang yang diingini atas mereka itu. Kerana apa? Kerana akhlak. Dan akhlak Nabi disertai dengan rasa malu. Malu itu akhlak. Bermaksud Nabi makan ketika mana Siti Aisyah bersedia untuk menyediakan makanan. Masya Allah. Jadi kalau jadi akhlak Nabi di rumah untuk lapar ni untuk makan alhamdulillah gitu kan. Tak terbaik gitu dah kan. Itu dia tak ada kata siap capek masak dah makan pukul 2 tak masak kali. Kan.
Maka di sini mengatakan Nabi tidak menyatakan barang yang diingini. Sebab apa? Nabi menjaga akhlak dia sehingga tidak menyusahkan isteri dia. Sehingga disebut dalam hadis, Nabi yang kelewatan balik, maka Nabi tak kontuk pintu rumah pun. Nabi tak kotuk pintu rumah. Masya Allah, tak kotuk. Sepatutnya Nabi balik waktu dia tapi terlewat, maka Nabi tak kotuk. Sebab Nabi tahu Siti Aisyah dah lalap. Sampai tahu tu, mana nak kotuk mengganggu tidur, maka itu sebahagian tidak berakhlak. Maka Nabi biarkan. Mana kalau Siti Aisyah nak bangun, bangunlah dia. Maka Nabi tidur di luar rumah. Semata-mata akhlaknya Nabi SAW. Bermaksud kalau Nabi kotuk tidak berakhlak, maka Nabi malu. Nabi malu kalau tidak berakhlak. Masya Allah, dia kata. Nak tengok akhlak Nabi SAW macam mana. Dan Nabi lakukan itu bersama dengan perasaan dia. Bukan dia buat-buat. Kita mungkin boleh kita buat-buat kan. Buat cuba lah sekali tak minta rumah masak. Memang tak masak dah. Ayah kau dah konyam kan luar kan dia. Tak minta dah. Dia selalu minta ya. InsyaAllah. Maka dia tidak akan menyatakan barang yang diingini atas mereka itu. Jika memberi, baca Arab lah. Wa in at'amuhu akal. Itu akhlaknya Nabi SAW. In at'amuhu akala. Bagaimana akhlaknya Nabi? Dan sekiranya jika memberi ahli-ahlinya akan makanan, maka dia makan. Mana sekiranya ahli keluarga ni menyediakan makanan, maka dia makan. Kalau dia tak menyediakan makanan, Nabi tak suruh pun sediakan makanan. Masya Allah. Bermaksud rumah tangga Nabi ini rumah tangga yang bermaksud saling faham memahami. Faham memahami. Tak banyak cakap dah. Maksud tak banyak cakap. Kita kena berkaban. Kaban kat mak kata dah lupa tu. Nasi tu belum jorang lagi tu. Jadi Nabi ni kehidupan rumah tangga dia saling faham memahami. Bahkan ketika mana Nabi tidur di luar rumah, keesokan hari dia Siti Aisyah buka rumah, buka pintu rumah, dia tengok Nabi tidur di luar, maka Siti Aisyah kata, "Ya Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah." Rasulullah, maafkan aku, dia kata. Aku juga minta maaf juga. Sebab balik lewat, kata Nabi SAW. Saling minta maaf dan maaf. Mana rumah tangga Nabi, rumah tangga yang sangat berakhlak. Hubungannya saling hormat menghormati. Sangat hormat menghormati. Sebab itu Nabi sebut orang yang paling hormat kepada istrinya adalah aku. Orang yang paling memuliakan istri adalah aku. Orang yang paling menghormati istri adalah aku. Maka Nabi perintahkan suami buat baik kepada istri. Khiyarukum khiyarikum li ahlikum. Lelaki yang paling baik, Nabi kata, lelaki yang paling baik terhadap rumah dia. Kita rasa kita buat baik dengan rumah, duit dah bagi, semua dah bagi, ni ada bagi. Tak. Baik itu, baik muamalah kita dengan isteri kita. Baik muamalah. Mengembirakan dia dan sebagainya. Hati dia gembira. Dan Nabi juga menghiburkan Siti Aisyah. Nabi bukan sekadar macam tu saja. Nabi berkahwin dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah tu kocik. Masih main anak patung lagi Siti Aisyah. Dan Nabi mengembirakan Siti Aisyah. Kita kemana Aisyah masih lagi kocik, Nabi layan dia. Perangai budak-budak itu. Dan begitulah Nabi SAW menggembirakan Siti Aisyah. Bila dalam perjalanan musafir, kebanyakan musafir Nabi bersama Siti Aisyah. Selepas undi. Nabi bila nak berjalan undi. Siapa Nabi nak bawa ketika musafir, maka undi. Kebanyakan Siti Aisyah yang akan musafir dengan Nabi SAW.
Maka ketika musafir, diriwayatkan Nabi tengok Siti Aisyah ni macam dah jaumu dengan musafir. Maka Nabi suruh kafilah tu jalan dulu. Nabi kata, kamu semua jalan dulu. Biarkan aku dan Siti Aisyah di belakang. Maka jalanlah kafilah tadi ke hadapan. Maka bila tinggal Nabi dengan Siti Aisyah, apa Nabi buat? Mari kita lomba lari. Mari kita lomba lari. Siti Aisyah tu, Rasulullah ajak berlomba, okey. Lomba. Sabar dulu. Maka berlarilah Nabi dengan Siti Aisyah dan Nabi buat perlahan. Akhirnya Siti Aisyah menang. Syukur dia. Syukur dia menang. Yang kau menang dia kata. Jadi apa maksud dia? Maksud dia Nabi ni sentiasa mengembirakan hati isteri dia. Dan setakat mana muamalah Nabi dengan Siti Aisyah? Masya-Allah kita kata. Sehingga dalam rumah tangga dia, mengikuti Nabi tak pernah minta Siti Aisyah menyediakan makanan. Kenapa? Akhlak. Dan Nabi bukan kerana Nabi malu, bermaksud kalau minta tu malu. Masya-Allah. Di atas akhlak, bermaksud kalau minta macam tidak berakhlak. Tidak berakhlak dengan akhlak nubuwah. Jadi Nabi ni akhlaknya akhlak nubuwah. Nabi ni akhlak kenabian. Luar biasa akhlak Nabi SAW. Bermaksud orang yang bermuamalah dengan Nabi bahagia. Bukan sengsara tak? Allah sengsara betul dengan dia ni. Bila nak keluar rumah ya. Bila tak ada rumah, bahagia orang rumah kita kat rumah. Bila ada kita kat rumah, macam-macam kita tongking kata dia. Sengsara dia. Berlainan dengan Nabi SAW. Nabi bila ada dia bahagia. Sebab Nabi itu mengembirakan hati orang. Tak pernah menyusahkan orang. Nabi ni. Masya Allah. Maka dikatakan in at'amuhu akal. Sekiranya Nabi diberikan makanan, maka makanlah ia. Wa ma a'tauhu qabil. Sesuatu yang diberi Nabi terima. Wa ma saqauhu syarib. Apa yang diberi minuman Nabi minum. Wa kana rubbama qama fa akhadha ma ya'kulu bi nafsi wa yashrabu. Sahabat nak ikut sunnah Nabi, ni ada sunnah Nabi yang sebenar. Bukan takat pakai seraban jubah ya. Itu mudah. Masya Allah dia tu ikut sunnah Nabi 24 jam berjubah seraban, eloklah. Tapi itu sunnah yang paling mudah kita buat. Ambil seraban lilit. Ansah mana? Beli jubah tu RM30, RM40. Pakai jubah. Sunnah dah kita kata. Boleh, tak ada masalah. Sunnah janggut lain mudah. Biarkan janggut tu. Panjanglah dah. Masya Allah dia dah ikut sunnah dah. Betul lah, tak ada masalah. Panjang janggut dah. Anda dah baik dah tu. Jadi tak semudah itu. Sunnah ni yang paling payah. Tak menongking, tak suruh, tak menyusahkan orang rumah. Tak terbuat kita dah. Maka katanya di sini, dan terkadang Nabi itu bangun, qama, rubbama qama, bangun. Bangun apa? Bangun buat kerja. Maka Nabi mengambil akan sesuatu yang dia hendak makan. Dan sesuatu yang hendak diminum itu dengan sendirinya. Jadi kalau suami pergi ambil makanan sini di dapur, itu sunnah Nabi. Berbanggalah dengan sunnah Nabi itu. Jangan sedih pula. Sendiri pula bekte kata. Apa dah rumah ni. Ada gitu. Sedangkan kita sedang melakukan sunnah Nabi. Alhamdulillah dapat kita buat sunnah Nabi ni. Marah gitu. Tunggu teh tak keluar, dah buat sendiri lah. Lepas tu alhamdulillah dapat buat sunnah Nabi. Masya Allah kita kata. Dan Nabi lakukan itu bukan sekadar lakukan sebegitu. Nak menyatakan betapa pemalunya Nabi SAW. Pemalunya Nabi. Maksud Nabi malu untuk seorang rumah dia buat air. Itu maksud dia. Itu maksud Nabi ni pemalu. Bermaksud malu Nabi nak minta seorang rumah dia susah buat air.
Kecuali rumah dia buat lain lah. Itu akhlak. Itu akhlak. Nabi tak minta, tapi orang rumah yang hebat, dia faham tokak suaminya. Itu hebat. Tiba dah sampai yatim. Wah, hebatlah tu, kita kata. Dia berfaham. Dia tak suruh, tapi isteri pun dia tahu hati dia. Dia tak suruh, dia tak. Mana? Satu, sukarela ya. Sebab tu Nabi tak pernah minta untuk pergi makan rumah orang, Nabi tak minta. Tapi bila orang jemput, maka Nabi pergi. Itu satu kemuliaan bagi Nabi. Nabi akan pergi rumah orang tu dalam keadaan mulia bila orang terjemput Nabi SAW. Maksud bila orang jemput ni, orang tu nak Nabi datang. Tu satu kemuliaan. Orang nak beri kita, itu satu kemuliaan. Kalau kita minta, itu satu kehinaan. Minta orang tak suruh orang baik, itu satu kehinaan, merendahkan martabat kita. Bila suruh-suruh merendahkan. Suruh orang buat rumah baik, itu merendahkan martabat. Ikut sunnah Nabi ni lah, merendahkan martabat sunnah. Yang orang perempuan pula berkorban, tak apa gitu. Ini lain ilmu saya ajar ni. Jadi kepahaman kita selama ni, bila lelaki arah, orang perempuan pun yalah, kita kata taat. Macam mana inilah. Sebenarnya suami yang tidak berakhlak sebenarnya. Ikut sunnah Nabi ni lah. Kau dah betul ke balik kursus kahwin ni. Dah begini dia sebut riwayatnya kan. Jadi kita nak faham Nabi tu pemalu di rumah dia. Malu macam mana kita kata. Tiap rumah ni malu kat siapa? Nabi ni malu kat siapa? Itu soalannya. Sehingga riwayat mengatakan haya asyadda haya minal atik. Nabi ni perasaan malu lebih malu daripada anak dara tu. Jadi Nabi malu kat siapa? Maksud Nabi malu untuk menunjukkan akhlak yang tak baik. Di antara akhlak yang tidak baik itu tadilah suruh baik makan dan sebagainya. Mana Nabi, kalau Nabi buat begitu, maka terkeluar daripada akhlak nabawiyah. Akhlak nabawi itu bukan sebegitu. Akhlak kenabian sebegitu. Apatah lagi Nabi ini Sayyidul Mursalin. Apatah lagi Nabi ini Sayyidul Mursalin, ketua para anbiya, ketua para rasul. Maka sudah tentu Nabi menunjukkan akhlak yang sangat baik. Maka Nabi dah bagi tahu dah, orang yang paling baik terhadap isteri dia adalah aku, katanya. Bermaksud Siti Aisyah tak pernah rasa tertekan, tak pernah rasa bahagia. Nabi tak pernah bebankan dia dan sebagainya. Maka disebut ini, dan apabila terkadang Nabi bangun sedih mengambil sesuatu yang hendak dimakannya. Jadi lepas ni kalau kita buat itu, ingatkan ikut sunnah Nabi, confirm dapat pahala. Kenapa khabar ada orang pula kan? Basuh pinggan lagi contoh kan. Nah, inilah sunnah Nabi SAW. Kalau kita niatkan sunnah Nabi, dapat pahala. Bahkan pahala besar. Saya confirm pahala dia besar. Berdasarkan hadis Nabi menyatakan seseorang yang menghidupkan sunnah Nabi, di mana sunnah tu ramai orang tak buat dah, maka kita apa sebut pahala syahid dan sebagainya. Sunnah yang dah tak ramai orang buat dah. Sebab sunnah tu tak apa nak kukulo pun lah. Pergi basuh pinggan. Jadi kalau kita buat dengan keadaan ikut sunnah Nabi itu, ini sangat besar pahala dia, sebab sunnah macam ni orang tak apa nak ramah nak buat benar. Mencabar ego dia kan. Dan seterusnya fasal yang kelima pada menyatakan kelakuan Nabi. Sudah ni. Betul tak saya baca ni? Kesalah. Betul kan? Betul ke salah? Pasal kelima makannya. Sama pada menyatakan perangai Nabi dan adab makanan. Fasal keempat pada menyatakan kelakuan Nabi dan perangai dan adabnya dalam pakaian. Okey, seterusnya dalam bab pakaian kita mungkin baca satu dan dua. Kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu min ath-thiyabi wa ma wajada min izarin aw rida'in aw qamisin aw jubbatin aw ghairi dhalik.
Katanya adalah Nabi SAW memakai daripada kain, daripada barang yang mendapat pinggang sampai pinggang, atau daripada ridak, selendang. Nabi kadang pakai rindang. Qamis. Qamis ni baju atas ni qamis itu dah. Qamis pada qamis. Di sini kita baju kurung. Kalau kita baju Melayu sebagainya. Atau jubbah. Qamis atau jubbah. Bermaksud Nabi kadang-kadang dia pakai jubah. Jubah yang kita pakai, yang jubah yang pakai buku lali ni jubah nama dia. Dan terkadang Nabi pakai qamis. Qamis pakai baju Melayu. Qamis baju kurung disebut, sampai ke pinggang dan pakai kain. Yakni baju belah dada. Atau lain daripada demikian itu. Wa kana yu'jibuhu thiyabul khudur. Dan adalah pakaian yang paling disukai Nabi itu yang kain warna hijau. Sebab tu orang jadikan hijau sunnah Nabi. Sebab Nabi suka warna hijau. Kain warna hijau, silakan. Wa kana aktsara libasihil bayad. Dan adalah kebanyakan pakaian Nabi itu warna putih. Mana Nabi sering berwarna putih. Sebab itu ada riwayat Nabi terkadang pakai warna kuning, warna merah. Wa yaqulu, dan bila Nabi pakai warna putih, Nabi bersabda, ilbasuha. Nabi kata, pakailah warna putih. Ahya'akum. Nabi kata, albisuha ahya'akum. Nabi kata, pakailah warna putih itu bagi yang orang hidup. Pakai. Wa kafinu fiha mautakum. Dan kapankan jenazah warna putih. Jadi Nabi ini menggalakkan umat dia pakai warna putih. Yang masih hidup pun pakai putih. Yang dah mati pun kapan kain putih. Jadi maka jadilah sunnah warna putih ni sunnah yang muakkadah. Sunnah muakkad sebab Nabi sebut, Nabi pakai dan Nabi sebut warna tu. Warna-warna lain mungkin Nabi tak sebut. Nabi pakai ya, Nabi tak sebut. Tapi sunnah juga. Nabi pakai tapi Nabi tak sebut. Tapi warna putih Nabi pakai dan Nabi sebut warna tu. Menggambarkan warna putih lah yang paling afdal dia daripada kebanyakan warna-warna. Warna yang lain Nabi pakai tapi Nabi tak sebut. Dan orang tahulah Nabi suka pakai warna hijau. Orang nyebut. Wa kana yalbisul qaba'a al-mahsyuwa lil harbi. Dan adalah Nabi itu memakai baju qaba', baju di luar baju. Ada baju macam jaket lah. Al-mahsyuwa lil harbi, yang di dalam itu kain kapas kerana pergi perang sabilillah, lil harbi, pergi perang. Jadi Nabi pakai ada baju luar, ada jaket dia. Buat berkapas, kita macam jaket lah. Ghairil mahsyu, dan kadang-kadang baju qaba', baju luar, qaba' baju luar kadang-kadang yang tebal, kapas, dan kadang-kadang yang nipis. Jadi tak ada masalah. Jadi bab baju ni satu hukum yang luas lah kita kata. Jangan kita rasa tak pakai baju sunnah rasa lain macam, tak. Menggambarkan Nabi juga memakai pelbagai jenis baju. Bahkan ada riwayat Nabi pernah pakai seluar. Jadi yang penting tutup aurat kan, dan kaedah dia. Wa kana lahu quba' sundus. Dan adalah bagi Nabi itu baju quba'. Baju quba' baju luar daripada sundus. Sundusin Allah lupa sudah. Fa'albazuhu, dan Nabi memakainya. Fatahsunu khudratuhu, dan memakainya akan dia maka kelihatan baju hijaunya itu atas putih warna kulitnya, ala bayadul launi. Jadi menggambarkan Nabi memakai pelbagai jenis baju juga. Wa kanat siyabuhu kulluha mushammaratan fawqal ka'bain. Ini sedikit kepahaman yang kita nak sebut. Adapun Nabi SAW, baju yang dipakai kesemuanya mushammaratan fawqal ka'bain, bermaksud semuanya singkat di atas dua buku lali, mata kaki buku lali. Nabi pakai ini semua atas buku lali.
Di sini ulama berbahas tentang hukum memakai pakaian di bawah buku lali. Wa yakunul izaru fawqa dzalika ila nisfi saq. Dan ada pun kain pinggang itu di atas daripada demikian itu hingga ke tengah betis. Bermaksud pakai kain sarung macam ni sampai ke betis. Naik tu kalau orang tengok tu macam nak pergi sawah ke mana. Dah naik ke betis dia kan. Tapi hadis menyebut macam tu. Nabi pakai izar sampai ke betisnya. Maka adalah kain di atas demikian itu hingga ke tengah betis. Wa kana qamisuhu mashdudal auzari, dan adalah baju kemeja Nabi, baju atas, baju kurung atas itu terikat dengan kancing. Terkadang dihuraikan ia akan kancing dalam solat lainnya. Jadi baju atas ni, baju kurung belah atas ni tadi, dia ada butang dia. Terkadang Nabi pasang butang dia, dan terkadang Nabi buka agak butang dia. Itu keadaan. Wa rubba halal auzar fi salat bi ghairiha. Dan kan Nabi huraikan keadaannya. Wa kana lahu milhafatun masbughatun bizza'faran. Dan adalah bagi Nabi itu milhafatun, lihaf ni selimut, dan Nabi ada selimut yang dicelup pada warna za'faran. Za'faran warna kuning. Wa rubbama shalla bin nasi fiha wahdaha, dan kadang-kadang Nabi salat dengan selimut itu. Nabi ambil selimut, Nabi salat mungkin dalam keadaan musim sejuk ke. Rubbama labisal kisa, dan terkadang Nabi memakai kisa. Kisa ni lebih kurang macam kain serban juga, kisa. Selendang kisa. Jadi kisa ni Nabi buka. Selendang yang dibuka itu kisa nama dia. Dan Nabi memakai kisa. Wahdahu ma alaihi ghairuhu, dan terkadang memakai kisa, iaitu kain sehelai jua dan tiada di atasnya lainnya. Nabi tutup pakai kisah saja badan dia. Wa kana lahu kisaun mulabbadun yalbasuhu, dan adalah baginya kain kisah. Kain kisah, kain selendang yang dibuka nama dia kisah. Kalau dilipat-lipat nama dia rida. Kisah. Sebab itu satu ketika datang Sayyidina Ali, Siti Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Maka Nabi panggil mereka datang, Nabi bentangkan kisah. Selendang ni tadi Nabi bentangkan di hadapan kisah dia. Bentang. Nabi bentangkan jadi besar. Maka Nabi suruh Sayyidina Ali duduk, masuk. Siti Fatimah masuk. Sayyidina Husain masuk, Sayyidina Hasan masuk. Dengan dua orang cucu dia, Siti Fatimah dan Ali. Maka dia baca ayat Quran, innama yuridullahu liyuzhiba ahlul bait wa yutahhirakum tathira. Nabi baca ayat tentang ahlul bait. Innama yuridullahu liyuzhiba ankum risa ahlul bait tathira. Maka Nabi pengiktirafan khusus kepada Sayyidina Ali dan Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain tentang ahlul bait. Maka terkenal dalam istilah keturunan Nabi daripada Sayyidina Hasan dan Husain ahlul kisah nama dia. Itu ahlul bait yang lebih khusus. Ada kata ahlul bait juga anak daripada sepupu dia dan sebagainya. Itu ahlul bait yang lebih umum. Tapi ahlul bait Nabi yang lebih khusus, yang Nabi bentangkan dia punya kisah, dan masuk dalamnya Sayyidina Ali, masuk Siti Fatimah, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan. Maka ini ahlul bait yang lebih khusus. Sebab itu keturunan daripada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dinamakan ahlul kisah. Keluarga Nabi ahlul kisah itu lebih khusus. Wa kana lahu kisah mulabbadun yalbisu wa yaqulu innama ana abdun albasu kama yalbasul abd. Dan terkadang Nabi pakai kisah sehelai jua tiada di atasnya lainnya, dan adalah bagi kain kisah bertampal. Dan kadang-kadang
Nabi pakai kain selendang yang bertampal. Padahal ia memakai akan dia. Dah bertampal dah kain tu Nabi pakai je. Masya-Allah, Apa Nabi kata? Hanya saja aku hamba Allah. Ana abdun albasu kama yalbasul ab. Aku hamba Allah dan aku pakai macam mana hamba pakai gitu. Betapa tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.